Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أبدأ بحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini, hari yang sangat istimewa pada umat Islam. Kita sama-sama bersiaran. Kali pertama bersama saya Ustaz Ahmad Junaidi bin Muhammad Sa'id dari Manjung, Perak, bersiaran untuk sama-sama mengisi ruang udara bersama kita untuk tafaqquh fiddin, untuk sama-sama kita mempelajari ataupun berkongsi tentang sebuah ataupun beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh lari daripada cuba tadabbur Al-Quran dan kita sama-sama mutalaah tentang qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini kita sangat bertuah pada hari ini kerana kita bermula siaran pada 10 Muharram 1442 Hijrah. Yang mana hari ini adalah hari yang sangat istimewa, yang mana ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang mana kota Madinah itu penghuninya pelbagai kaum Arab, Yahudi, majmuk berada di sana, yang mana kaum Yahudi di sana sedang melakukan ibadah puasa pada hari 10 Muharram. Dan Nabi SAW sebelum difardukan ibadah puasa, iaitu ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam telah difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Bermakna sebelum Nabi berhijrah, kefarduan puasa itu tidak berlaku kepada umat Islam. Yang mana bila Nabi mengunjungi hijrah ke kota Madinah, bermakna Nabi telah mewajibkan ibadah puasa pada 10 Muharram. Dan pada hari ini, puasa 10 Muharram ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah ini, menuruti sirah Nabi, mengikuti sabdaan Nabi, was-sawmi yaum Arafah, was-sawmi yaum Ashura, puasa pada hari Ashura. Inni ihtasaba ala Allah, aku mengharapkan bahawa Allah yukaffir sanah, menghapuskan dosa allati qablah, menghapuskan dosa selama 1 tahun. Yang mana hari ini kita berpeluang ataupun yang masih belum berpeluang dapat melakukan ibadah puasa 10 Muharram ini pada tahun yang mendatang, insya-Allah. Yang mana Nabi SAW di akhir hayat baginda menceritakan tentang puasa hari Ashura ini. Baginda Nabi SAW ingin membezakan antara identiti puasa umat Islam dengan identiti Yahudi yang berpuasa hanya 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Kerana berlaku pada hari itu sangat istimewa, iaitu hari Paskah. Paskah bermakna hari diselamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun dan mati Fir'aun pada peristiwa hari 10 Muharram itu. Jadi mereka menyambutnya, mereka merayakan hari 10 Muharram itu dengan ibadah puasa. Apatah lagi Nabi bersabda, kami lebih aula, kami lebih utama untuk mengikut Nabi Musa alaihi salam, saudara kami.
Jadi untuk membezakan pada akhir hidup baginda Nabi SAW, ibadah puasa 10 Muharram ini Nabi cuba bezakan, iaitu dengan menggabungkan hari Tasu'a, iaitu hari 9 Muharram dan 10 Muharram. Kebetulan pada tahun ini, ya, hari Tasu'a 9 Muharram jatuh hari Jumaat dan hari ini hari Sabtu, maka ramailah dalam kalangan umat Muhammad, Nabi Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan ibadah puasa. Dan syabas tahniah pada tuan-tuan puan-puan yang telah melaksanakannya, ya, dan yang masih belum melakukannya, maka insya-Allah pada tahun yang mendatang akan boleh melakukan. Walaupun Nabi mengatakan begitu, walhal Nabi berkata, sekiranya aku berkesempatan pada tahun hadapan, maka puasalah 9 dan 10. Ternyata baginda Nabi SAW tidak dapat melakukan puasa pada 9 Muharram. Jadi kita sebagai umat baginda Nabi SAW, cuba kita puasalah kedua-dua hari, kerana itulah tekad, itulah azam, itulah niat yang cuba disampaikan baginda Nabi kepada kita semua. Sebagai identiti, jangan sekali-kali mengikut kaum yang lain, dan identiti Islam ini identiti yang sangat istimewa dan umat wasatah, umat yang terpilih. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin-muslimah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya memilih kitab hadis Riyadhus Salihin, yang mana perbincangan kita pada kali ini ialah berkaitan dengan yakin dan tawakul, ya, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya dalam masa yang ada bersiaran dengan tuan-tuan, ya, pada pagi ini, yang mana kita cuba sama-sama tingkatkan keimanan, tawakal kita kepada Allah, ya, dengan menyuntik beberapa kalam Nabi SAW, yang mana hadis yang saya petik, yang kita sama-sama dapati bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang terpapar ini, dia diambil daripada kitab Riyadhus Salihin, yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qawluhu hasbunallah ay wa kafina wa ni'mal wakil au al-mawkulu ilaihi al-umur. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi, beliau merupakan sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Ibn Abbas yang asal bernama penuhnya Abdullah bin Abbas, ya, adalah anak kepada Abbas, dan Abbas dengan ayahnya Abdullah adalah adik-beradik. Jadi mereka adalah sepupu. Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas, ya, beliau telah meriwayatkan sebuah hadis yang mana dapat kita sampaikan pada hari ini, ya, yang mana kalau tuan-tuan mengerjakan ibadah umrah, ya, di tanah suci Mekah, insya-Allah kita ada sediakan perjalanan bersama dengan mutawif nanti untuk menghadiri ke kawasan Taif. Kenapa kita hadir ke Taif? Kerana di kota Taif itu, ya, terdapat sebuah makam, sebuah tanah perkuburan yang dihuni oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ziarah kota Taif, dan banyak sisi lawatan yang boleh kita ikuti di sana, insya-Allah. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebut,
ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, iaitu kekasih Allah, kalimah yang terakhir sekali diucapkan ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberi ujian yang sangat besar, termasuk salah seorang daripada ulul azmi. Nama ulul azmi iaitu nabi-nabi yang diberi ujian yang sangat getir dan sangat berat. Kalimah yang keluar yang terakhir ketika beliau Nabiullah Khalilullah alaihissalam ialah kalam yang keluar daripada mulut beliau ialah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Makna dia ialah cukuplah Allah itu sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik yang diserahi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah yang kita cuba terangkan, kita sama-sama amalkan pada hari ini. Sesi yang ada bersama saya, kita cuba tingkatkan pengetahuan kita dan cuba kita tingkatkan amalan seharian kita. Salah satu daripada zikrullah, zikir kepada Allah yang boleh kita masukkan dalam diary kehidupan kita ialah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa kita perlu masukkan zikrullah ini, yang mana kalimah ini kebanyakan dalam kalangan kita hampir tidak menyebutnya, membacanya, ya, kerana kalimah ini kalimah yang dikira sebagai kalimah yang nadir, yang jarang untuk dibaca, berbeza dengan zikrullah yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi pada sesi hari ini, lebih kurang dalam 45 minit bersama saya insya-Allah, saya cuba kupaskan kenapa pentingnya, mengapa kalimah ini menjadi kalimah yang sangat utama untuk kita lafazkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, kalimah yang digunakan ini adalah bukti keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah ketika mana tak ada siapa pun yang dapat memberi bantuan kepada beliau. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita menyusuri daripada sirah baginda Nabi tersebut, beliau berasal daripada Babylon ataupun disebut sebagai tamadun Mesopotamia, yang mana kerajaan Babylon ini yang pada perkembangan ketamadunan yang ada pada zaman itu sangat tinggi. Dan Nabi Ibrahim AS ini dia berbangsa Smith, ya, berbangsa Smith, dan daripada situlah Nabi Ibrahim AS ini lahirnya, dan beliau digelar sebagai bapa agama, dan beliaulah menjadi salah silah untuk terbentuknya bangsa Arab, iaitu bermula daripada Nabi Ismail alaihissalam dan bangsa Bani Israel bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Keturunannya daripada sumber yang sama, iaitu Nabiullah Khalilullah, ya, Ibrahim alaihissalam. Jadi baik, kita dah tahu tadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal daripada Babylon, yang mana penduduk Babylon ini mereka menganut agama menyembah berhala dan agama menyembah bintang, atau belum disebut sebagai Sa'ibah, ya. Agama Sa'ibah ataupun dia menyembah bintang-bintang, planet-planet, nampak cantik, besar dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim AS ini adalah anak kepada seorang menghasilkan produk berhala kepada raja ketika itu, iaitu Namrud. Jadi bapanya Azar, ya, Allah berfirman, ya, kalau boleh saya bacakan tuan-tuan, puan-puan, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 74. Allah berfirman, ya, sebagai rujukan, wa idh qala Ibrahimu li abihi وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Maksudnya, dan ingatlah peristiwa kisah berkatanya Ibrahim kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa patutkah kamu mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Dan Nabi Ibrahim AS menyaksikan bahawa penduduk itu penuh dengan melakukan syirik kepada Allah. Nabi Ibrahim AS berdepan dengan dua syirik kepada Allah. Yang pertamanya berhala, dan yang keduanya saibah, iaitu bintang-bintang alam sekitar, penyembahan. Jadi Nabi Ibrahim lalu kedua-dua proses ini. Yang pertamanya berdepan dengan bagaimana ayahnya dalam rumahnya ada kilang, ada tempat pembuatan berhala. Maka di situ Nabi Ibrahim sama-sama pada awalnya daripada kecil lagi dibesarkan oleh ayahnya dengan pembinaan berhala, pembinaan batu berhala. Sehingga Nabi Ibrahim tanya, kenapa ayah kita bina Tuhan, kemudian kita cipta Tuhan, kita bina Tuhan, kemudian kita sembah pula Tuhan itu, walhal kita yang membinanya, walhal Tuhan itu tidak boleh dijadikan. Tuhan itu bukan benda yang tidak mampu bergerak walaupun menghalau lalat di hidungnya, berhala itu. Jadi Nabi Ibrahim AS waktu kecilnya membesar bersama satu keluarga dalam perusahaan pembinaan berhala, yang mana Nabi Ibrahim kadang-kadang terpaksa menjual berhala itu di pasar. Tapi Nabi Ibrahim AS tak ada siapa pun yang membeli pada ketika Nabi Ibrahim pergi menjaja di pasar-pasar. Kerana beliau bila menjaja, datang promosi, mari sini siapa nak beli Tuhan, yang mana Tuhan ini dia tak boleh bercakap, dia tak boleh tolong, dia tak boleh nak, dia ni tak mampu buat apa-apa, siapa nak beli berhala datanglah beli kepada aku, dia ni batu yang tak guna, dia tak boleh bagi mudarat, dia tak boleh bagi manfaat, siapa nak beli? Kan? Jadi bila Nabi Ibrahim pergi menjaja, yang masa ketika itu bukan seorang Nabi lagi, kecil lagi, pergi menjaja, seorang pun tak mau membelinya. Kemudian oleh kerana hari yang ditugaskan kepada Ibrahim ini tidak laku jualannya, maka menyebabkan tidaklah diharapkan untuk menjual berhala hasil produk yang dikeluarkan oleh Azar, bapanya itu. Jadi itu dialog yang berlaku di antara ayah dengan si anak. Kemudian dengan berhala itu juga, bila dah semakin membesar, Nabi Ibrahim AS dia berdepan dengan kaum kabilahnya ataupun kaum yang berada di Babylon itu menyembah berhala, yang mana berlaku satu ketika ada satu hari perayaan, semua akan pergi berkumpul di satu tengah kota meraihkan hari perayaan. Maka Nabi Ibrahim AS satu-satunya tidak hadir dalam majlis tersebut, dan ketika itulah Nabi Ibrahim telah meruntuhkan berhala-berhala yang ada di dalam kuil-kuil mereka ketika itu. Sehingga berlakulah tangkapan dan sebagainya, mereka berdialog. Kalau nak tahu siapa yang meruntuhkan, kamu tanyalah berhala yang paling besar, yang paling agung itu. Kemudian salah seorang daripada kaum tersebut, dia mengatakan, bagaimana kami nak tahu? Berhala ini bukan boleh berkata, bertutur. Nabi Ibrahim kata, kamu dah tahu dia tak boleh, untuk menyelamatkan dirinya pun tak boleh, ini kan pula nak menyelamatkan kamu semua. Bahkan terdiamlah seluruh mereka, dan mereka tidak mampu untuk berhujah dengan Nabi Ibrahim AS. Akhirnya mereka ingin menangkap dan mengazab. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, kalimah yang terakhir bila nak dibakar Nabi Ibrahim itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan menjadi patut padan kepada kita untuk melafazkan kalimah yang sangat mudah ini. Dan bukan itu sahaja siri dakwah yang Nabi Ibrahim berdepan, yang mana Nabi Ibrahim AS ini berdepan kemudiannya
dengan kaum yang sama dalam kabilah tersebut yang menganuti menyembah kepada bintang. Itu Saibah tadi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim selepas tidak mempercayai kepada berhala sebagai Tuhan yang berkuasa, dia uji lagi, dia berfikir lagi bahawa Allah berfirman juga dalam Al-Quran, mulanya Nabi Ibrahim yang melihat kepada kaukaba, ra'al kaukaba, tengok kepada planet-planet, bintang-bintang. Ya, dia tengok itu hadza rabbi. Kemudian bila keesokan hari falamma afala, kemudian lenyap planet-planet itu pada bila berlakunya siang, dia kata Tuhan aku bukannya yang boleh tidur, yang kejap ada, yang kejap tiada. Kemudian pada malam tersebut, malam kedua, lihat bulan lebih besar daripada planet. Mungkin ini Tuhan yang disembah oleh kaumku. Dia mencari. Kemudian bila waktu siang hilang, maka ini pun bukan Tuhan. Dan esok hari tengok matahari, hadza akbar, ya, asy-syams. Dia kata apabila falamma ra'a asy-syamsa bazigha, bila lihat matahari itu terbit, qala hadza rabbi hadza akbar, ini mungkin Tuhanku dan dia lebih besar daripada planet tadi, daripada bintang-bintang, daripada bulan. Hadza akbar falamma afalat, bila matahari itu terbenam, dia kata bukan Tuhan itu, kejap ada dan kejap tiada. Maka terlintas selepas melalui proses pentauhidan itu, lepas daripada menafikan Tuhan berhala dan menafikan Tuhan alam sekitar ini, maka ternyata kenabian Nabi Ibrahim AS, sudah tentu Tuhan itu mencipta alam ini yang diatur dengan sangat hebat, ya, diatur dengan sangat istimewa, yang tidak tidur sama sekali, yang matahari kejap ada kejap tiada, yang besar kecil dan sebagainya. Tapi pencipta kepada bulan, matahari, bintang, planet-planet inilah, itulah Tuhan segalian alam ini. Itulah Tuhan aku. Yang mana Nabi ketika itu, nama Tuhan itu kalau dirujuk kepada agama Islam, Allah. Kalau dirujuk kepada Bani Israel ataupun Yahudi, mereka mengatakan Tuhan Yahweh. Nama Tuhan itu pelbagai. Apatah lagi Nabi Ibrahim yang bukan Yahudi, bukan Nasara, sebab lahir daripada Nabi Ibrahim itu barulah lahirnya Bani Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, bawah lagi, sangat jauh daripada Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam Quran menyatakan bahawa Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, bahkan dia Hanifan Musliman, dia ni orang Islam. Dan banyak dalam kalangan kita, tuan-tuan, menyatakan ya mungkin kesilapan untuk berfikir ataupun kita dalam kita mengkaji dalam bidang agama ini. Daripada Adam AS, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua para nabi sehinggalah Nabi Muhammad SAW, semua para nabi dan rasul itu semuanya membawa tauhid kepada Allah. Maknanya daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, semua bawa Islam, tetapi namanya kerana Muhammad SAW turun dalam bangsa Arab, Islam itu diambil daripada nama Arab, Islam, selamat sejahtera, patuh kepada perintah Allah, serah diri kepada Allah, itu makna Islam. Jadi nama-nama agama sebelum ini, contohnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, ya, agama Yahudi, namanya Yahudi, tetapi Yahudi ketika itu Yahudi yang mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan. Ya, yang akhirnya bila Nabi Musa AS telah wafat, maka lahirlah generasi selepas itu yang mentahrifkan, yang mengubah kitab Taurat, sehingga lahirnya Tuhan, anak Tuhan, iaitu Uzair, dan penyelewengan yang lain. Ya, begitu juga dengan Nabi Isa AS yang diturunkan kepada beliau ialah kitab Injil. Kitab Injil juga
membawa tauhid kepada Allah. Tetapi apabila Nabi Isa alaihissalam yang telah diturunkan kitab itu, yang mana Nabi Isa ini, kalau tuan-tuan boleh saya selitkan sedikit, Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua orang Nabi, dua Nabi ini, dua Rasul ini, mereka inilah sahaja yang diutuskan menjadi Rasul ketika umur 30 tahun. 30 tahun. Tapi Nabiullah yang lain, contohnya Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan tadi, tengok berhala bukan, tengok bintang bukan, planet, bulan, bintang, matahari bukan. Allah itu, ya Tuhan itu yang bukannya nama yang sangat besar, yang tidak bernama itu, yang tidak diketahui nama ketika itu bagaimana. Tapi Tuhan yang pencipta kepada segala bulan, bintang, matahari dan sebagainya, dan kita segala alam itu ketika itu, ya. Ketika itu Nabiullah Ibrahim diberikan pelantikan menjadi seorang Rasul ketika umur 40 tahun. Hanya dua orang Nabi saja, Nabi Yahya yang dibunuh oleh kaum Palestin ketika itu, dan yang pertamanya ialah Nabi Isa AS diutuskan menjadi Rasul umur 30 tahun, dan 33 tahun diangkatkan Allah ke langit. Itu yang telah dinyatakan oleh Al-Quran Karim, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kembali kepada Nabi Ibrahim AS tadi, bahawa Nabi Ibrahim AS dia berdepan dengan dua syirik. Yang pertamanya penyembahan berhala, dan yang keduanya penyembahan alam sekitar ini. Maka kedua-duanya dapat disanggah, dapat didepankan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata bahawa pencipta itu ialah Allah yang mengawal segala alam. Dan apabila Nabi Ibrahim AS mengaku bahawa pentauhidan kepada Allah itu, maka Nabi Ibrahim, Allah sebut dalam Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, iaitu ayat yang ke-79 suratul An'am. Maksudnya, inni wajjahtu wajhi, aku hadamkan, aku serahkan wajahku, badanku, imanku yang kepada Tuhan yang mencipta langit, mencipta bumi, ya, kepada agama yang hanifah, yang suci daripada penyembahan yang lain selain daripada pencipta alam semesta ini. Dan dan tidaklah, kata Nabi Ibrahim, dan tidaklah aku minal musyrikin, orang yang syirik, menduakan, mentigakan, mengempatkan Tuhan selain daripada Allah pencipta itu. Jadi itu peristiwa yang berlaku apabila berdepan dengan dua syirik yang berlaku dalam kabilah, dalam kaum Babilonia itu. Babylon itu di Iraq sekarang ini. Akhirnya berlaku, telah menemui satu-satunya, dan beliau merupakan satu-satunya manusia di dunia ketika itu yang mentauhidkan Allah dengan cara dia menggunakan zihnun, dengan mencari tauhid kepada Allah dengan fikiran. Itu hebatnya tuan-tuan, bukannya ramai masa itu umat Islam, tak, satu-satunya. Sebab itu dia mencari Allah, mencari tauhid, mencari Islam ketika itu. Nabi Ibrahim mencari hanifan, musliman, dia Islam, dia menyerah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim AS. Kemudian bila dicari, dia jumpa satu-satunya dia, apa jadi? Kemudian dia mula cuba ditangkap oleh kaumnya apabila berhala-berhala telah dimusnahkan oleh Nabi Ibrahim. Ditangkapnya, dibinanya satu tempat relau untuk pembakaran Nabi Ibrahim AS. Kemudian dibina tempat itu, dibakarkan tempat itu sampai tinggi menjulang api itu. Diibaratkan dalam kitab tafsir, ibarat sangat tinggi sehingga kan mana-mana objek yang mendekati kawasan tersebut menyebabkan akan terbakar. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat. Masa ikatan itu dilakukan, masa itulah datang seorang
wanita yang pertama sekali memeluk agama Islam, ya, setelah Ibrahim beriman kepada Allah, iaitu Sarah. Kalau Melayu kita sebut Siti Sarah. Ya, masa itulah ketika itu berlaku, dia macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang menjadi pendamping kepada Nabi Ibrahim, seorang wanita yang mula-mula menjadi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam persis yang sama, datangnya Sarah, yang mana Sarah ini, ya, selepas berlakunya pembakaran yang doa hasbi Allah wa ni'mal wakil, berlakunya pernikahan, dan selepas itu barulah berhijrah daripada bumi Iraq itu, barulah berpindah kepada bumi Syam, iaitu Palestin. Itu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Bila diikat Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kemudian diletakkan di manjanik. Manjanik ni kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita lama, dia pakai lastik untuk meruntuhkan. Sebab zaman dahulu kala, jika ada satu tamadun, satu negara, dia buat satu kubu benteng yang sangat kukuh untuk menyelamatkan kampung itu, wilayah itu daripada dijajah oleh kuasa-kuasa lain. Jadi mereka akan buat satu kubu, dan mereka untuk runtuhkan kubu itu, mereka menggunakan satu manjanik yang plastik. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita-cerita lama lampau, ya, kisah-kisah yang lama seperti Lord of the Rings dan sebagainya, kisah-kisah yang lama, banyak peristiwa-peristiwa kita nampak manjanik itu diguna pakai. Ya, Nabi Daud AS pun guna manjanik untuk membunuh Talut, pun sama juga, benda yang sama. Jadi bila manjanik itu digunakan, kenapa? Kerana nak dekati tempat api, sumber api itu tak dapat. Kan terpaksa orang yang nak dekat Tuhan binasa, terbakar. Jadi oleh kerana itu gunakan manjanik, campak daripada jauh, ya, dan masuk ke tempat sumber api itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diikat itu, kalimah Nabi kata tadi, kana akhiru qauli Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok hadis Nabi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qaul, adalah perkataan yang terakhir, ya, yang keluar daripada mulut Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam neraka itu, di dalam an-nar, api yang marak nyala itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu bila Nabi Ibrahim dia mengadu kepada Allah. Ketika itu tak ada siapa yang beriman kepadanya. Semua memang nak bagi Ibrahim mati. Tak ada siapa pun nak menyelamatkannya. Tak ada siapa pun yang beriman kepada beliau. Manjanik itu bila dilontarkan, bila masuk saja, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu sebagai penolongku. Ya, orang tak nak tolong, Allah lah penolongku, dan dialah sebaik-baik yang tempat kita nak menyerah diri. Kalimah ini telah disambut oleh Allah dengan firman Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni, jadilah api, bardan, sejuk, wa salaman, dan selamat kepada Ibrahim Khalilullah. Masya Allah, Allah selamatkan Nabi Ibrahim ini dengan api yang tak dipadamkan. Allah berkuasa tak untuk turunkan hujan? Kalau nak padamkan api itu, boleh tak? Boleh tak Allah Ta'ala tiupkan angin tu pergi tempat orang yang berkumpul nak bunuh Nabi Ibrahim tu, mati semua? Boleh tak? Boleh. Boleh tak Allah nak padamkan dengan lain caranya? Boleh. Tapi Allah tamatkan api itu. Tapi api yang mempunyai sifat membakar itu, yang Allah cipta, dengan tauhid kepada Allah, yakin dan tawakal kepada Allah itu, api itu menjadi sejuk, dingin bagaikan ekor dalam. Kan satu benda yang sangat ajaib yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Walaupun dengan pelbagai cara Allah boleh selamatkan Nabi Ibrahim, tapi Allah menyelamatkannya dengan meneruskan api itu saja. Walaupun api itu ibarat, kata beberapa tafsir, ibarat
dia punya julang api itu seperti tanduk syaitan itu. Allahu alam macam mana dia punya besarnya, sangat dahsyat. Tapi Allah selamatkan dengan api itu menyelamatkannya. Dan semua makhluk, kalau dilihat kepada tafsir-tafsir, semua makhluk cuba menyelamatkan Nabi Ibrahim AS ini, kecuali seekor binatang, iaitu cicak tokek yang panggil. Yang mana kalau kita lihat dalam beberapa hadis, dalam beberapa kisah yang berlaku, burung datang terbang di atas itu terbakar. Maknanya dia punya julang api itu sampai ke langit, burung terbang hangus. Burung nak cuba menyelamatkan Nabi Ibrahim, binatang-binatang cuba nak meniup, nak memadamkan api. Masya Allah, alam ini mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nabi Ibrahim ucapkan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Tuan-tuan, kita dalam dunia sekarang ini macam-macam kebinasaan boleh berlaku, dengan COVID-19 ni, dengan macam-macam yang ada pada hari ini yang kita berlaku. Tapi pengantungan kita kepada Allah itu sangat signifikan untuk kita baca hadis ini, untuk kita zikir kepada Allah. Cukup Allah sebagai penolong kita, dan bukan bermakna kita mendedahkan diri kepada tempat yang musibah itu, tapi kita yakin kepada Allah sebagai penyebab kepada segala apa yang berlaku, sebagaimana Nabi Ibrahim AS tadi. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan cukuplah dia adalah sebaik-baik yang tempat itu berserah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu beberapa riwayat yang lain. Terulang. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat hadis ini ataupun kita dapat pengamalan ini, yang mana kalau kita tengok tadi, seluruh alam cuba membantu, hujan boleh turun, angin boleh bertiup, tapi Allah Ta'ala tak payah, api itu sendiri menyelamatkan Nabi Ibrahim. Datang cicak tokek ini nak tiupkan bagi api itu makin kuat. Itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang tidaklah saya cuba nak sampaikan pada hari ini, tapi riwayat itu ada. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyatakan bahawa kita memang dituntut untuk membunuh cicak itu, kerana dia antara yang menyebabkan beberapa peristiwa. Di antaranya peristiwa Nabi Ibrahim AS ini langsung tak nak bantu dalam agama Allah, makhluk lain semua bantu, kemudian cicak itu dia tak mampu. Lepas itu yang keduanya, Nabi bapa kepada Nabi Yahya, iaitu Nabi Zakaria. Cicak ini pun ada berperanan sampai terbunuhnya Nabi Zakaria alaihissalam itu. Jadi tuan-tuan dan puan, itu kisah-kisah para Nabi itu yang sangat mengambil pengajaran kepada kita bahawa apa cara jalan yang boleh kita membantu agama Allah, bantulah. Kerana Allah bersama dengan kita semua jika kita cuba membantu agama Allah. Tuan-tuan perhati tengok Nabi Musa yang kecil, bila dia bersama Allah, dia dapat meruntuhkan satu kerajaan Fir'aun yang sangat besar, kerajaan yang sangat meninggalkan monumen yang sangat hebat. Dia menjadi kecil, Fir'aun yang sangat besar, mewah, hebat gitu gini, dapat dijatuhkan oleh baby yang asalnya kecil, tapi bersama Allah. Walaupun dia kuat macam mana pun kerajaan itu, dia tidak bersama Allah, dia dapat dimusnahkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' ila akhiril ayat. Katakanlah bahawa Allah Ta'ala boleh menaikkan satu kerajaan dan boleh menjatuhkan satu kerajaan, memuliakan satu kerajaan dan boleh menghina satu. Allah lah segala-galanya. Keyakinan kita kepada Islam, janganlah sekali-kali kita lucut daripada agama Islam, menjadi tempat kita berpegang, berpaut, yang menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Kemudian tuan-tuan, apabila selesai sahaja Nabi Ibrahim masuk dalam api itu, kuni bardam wa salaman ala Ibrahim, Allah berfirman kepada api, wahai api, kamu jadi sejuk, selamat. Maka janganlah yang terbakar
hanyalah ikatan yang mengikat Nabi Ibrahim. Pakaiannya, tubuh badan Nabi Ibrahim tidak terusik walaupun sedikit. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan keluarlah Nabi Ibrahim. Dan menurut tafsir Al-Munir menyatakan api yang marak itu dia hidup selama 30 hari, 30 malam baru padam. Keluar Nabi Ibrahim, maka pertama orang yang beriman kepada Ibrahim ialah Sarah. Maka mereka, bila Sarah ini beriman kepada Nabi Ibrahim AS, dan beberapa kerabat-kerabat selepas itu, termasuk Nabi Lut AS yang belum jadi Nabi lagi. Nabi Lut itu adalah sepupunya kepada Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq. Kemudian tuan-tuan, bila dapat Allah selamatkan, ada beberapa kumpulan yang beriman kepada Nabi Ibrahim selepas daripada itu. Berita ini telah dapat dimaklumi oleh raja ketika itu, iaitu Namrud. Raja Namrud ataupun Raja Namrus, dia mengetahui peristiwa itu. Akhirnya dia memanggil Nabi Ibrahim AS berdialog. Setengah riwayat mengatakan di situ juga, ada ketikanya di tempat lain. Jadi bila dipanggil, apa dialog Nabi Ibrahim bersama dengan sebab dia terjejas kerana kuasa yang ada pada Namrud itu. Dia mengaku dia juga adalah sebagai Tuhan ketika itu. Penyembahan berhala berlaku, Tuhan Raja Namrud pun ada juga, dan alam sekitar pun ada. Jadi Namrud ini bertanya, apa Tuhan kamu boleh buat? Dia tanya, dia uji, apa Tuhan kamu boleh buat? Ibrahim mengatakan, Tuhanku boleh menghidupkan, boleh mematikan. Namrud kata, aku pun boleh. Panggil 2 penjenayah, 2 tahanan, seorang dibebaskan, seorang itu dibunuh. Kemudian Nabi Ibrahim berdepan, rupanya bukannya orang yang cantik. Namrud ni orang yang bodoh rupanya, orang yang tak pandai. Kemudian Nabi Ibrahim AS nak berdebat. Dia kata, Tuhanku pencipta langit dan bumi, mengeluarkan matahari daripada timur dan menenggelamkan matahari di pihak barat. Sila keluarkan, jika kamu Tuhan, sila keluarkan matahari, terbitkan matahari daripada barat dan terbenam di pihak timur. Maka terdiam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga Namrud mengatakan, binakan satu bangunan yang tinggi, aku nak menentang Tuhan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim AS bersama Sarah, bersama Lut AS keluar daripada Iraq, Babylon, dan berhijrah ke Palestin, ke Syam. Singgahlah, duduklah di Syam. Ketika itu Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah, tidak memperolehi anak. Kemudian peristiwa itu seterusnya menyebabkan masa yang sangat panjang, ceritanya sangat panjang. Cuma boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan secara ringkasnya. Silsilah Nabi Ibrahim ini ceritanya sangat-sangat menarik. Dia millah Ibrahim, dia adalah bapa kepada agama. Seluruh agama berpunca kepada Nabi Ibrahim AS. Kepada Nabi Ibrahim ini, isterinya Sarah. Tapi Sarah ini takdirnya Allah uji dia seorang yang mandul. Kemudian bila dah berada di bumi Palestin, sampai di bumi Palestin, Allah lantik Lut untuk berdakwah ke satu lokasi lain, iaitu di kawasan kaum Sodom, iaitu melakukan jenayah LGBT ataupun dia homoseksual dan
lesbian, kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Dan kisah itu sangat panjang, cuma di masa lain kita boleh kongsi bersama nanti insya-Allah. Jadi cuma kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan, apa yang cuba saya paskan pada pagi ini, kali pertama awal marrah, kali pertama, ya, insya-Allah pada kali yang akan lain masa kita akan bertemu lagi. Ya, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan, ya, saya ulang balik hadis Nabi SAW yang ada bersama tuan-tuan. Tuan-tuan ikut sama-sama saya baca hadis ini, moga-moga kekuatan yang ada pada Nabi Ibrahim AS itu dapat meresap kepada diri kita, ya, dengan lisan Nabi Muhammad SAW yang Nabi tuturkan ini ketika, ya, hampir 1440 tahun yang dulu, ya. Lama, cuma kemudian kita refreshment, kita ulang balik pada hari ini. Ya, sama-sama baca tuan-tuan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nari hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita ulang 3 kali tuan-tuan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau kama qala hadis riwayat, ya, Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Moga-moga perbincangan kita pada hari ini dapat manfaat bersama dan terus teguh dalam agama Islam. Islam ini terbukti bahawa memang agama yang sangat benar. Jangan terlintas walau sedikit pun kita bahawa Islam ini agama yang hak dan benar. Dan untuk akhirnya, sebelum saya tamatkan, ya, masa sesi pada hari ini tuan-tuan, ya, sedia maklum kita telah berdepan dengan satu fenomena baru yang kita berdepan dengan COVID-19 yang menghantui satu dunia ini. Ya, semua orang terkesan, semua orang, ya, menghadapi kesukaran. Tak kira siapa, ya. Sebagaimana Allah, dia pernah menghantar satu tentera kecil, ibarat COVID-19 tentera kecil, laksana tayran ababil, burung yang dihantar untuk menghancurkan kerajaan yang besar. Tentera besar, tentera gajah. Kan gajah tu besar, burung tu kecil. Manusia hari ni besar, virus tu kecil, tak nampak pun. Itu pun manusia takut. Memanglah kita memang kena takut wabak itu. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala tu nak jadikan satu benda tu sekelip mata je, yang tak ada sangka-sangka. Selama hari ni kita hidup aman, damai, keluar begitu, tiba-tiba 3 bulan duduk rumah, tak boleh keluar. Tak pernah terbayang. Orang yang mati sebelum ni tak pernah rasa. Orang yang lahir selepas ni pun mungkin tak rasa. Wallahualam yang akan datang. Tapi orang sebelum ni, pernah ke duduk rumah 3 bulan? Kata Sahabat Samah Mufti kata, dalam tempoh 3 bulan ni banyak berlaku perceraian rupanya. Pasal bila duduk rumah ngadap suami isteri, banyak bergaduh. Lepas tu juga laporan mengatakan ini 3 bulan, 3, 4, 5 ramai orang duduk rumah. Ya, lepas 9 bulan nanti penuh hospital, mengandung semua, lahirkan anak. Alhamdulillah, satu okey, satu tak okey. Jadi untuk akhirnya COVID-19 ini kita ambil masa untuk perkayakan diri, perkayakan keimanan kita, tingkatkan keimanan kita. Bukan bermakna Raiha terus tidak melakukan operasinya. Dalam masa tempoh sekarang ini, COVID-19 ini, perkayakan ilmu berkaitan umrah. Walaupun ramai dalam kalangan yang ada depan saya, ramai yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah, tapi jangan, dan tak dibenarkan pun. Tak dibenarkan. Sekarang ni masa, jangan tergopoh gapah untuk pergi. Cuba cari ilmu itu, perkemaskan ilmu, kayakan keimanan, perkemaskan ibadat, perkemaskan taharah, bersuci, beramal dengan baik. Masa yang Allah berikan ini,
hikmah ini kita gunakan. Hikmah PKP ini, PKPP ini kita gunakan untuk tambahkan ilmu pengetahuan, tambahkan kekayaan ilmu, keimanan, supaya kita bersedia bila sampai masanya Allah benarkan keluar daripada bumi Malaysia ke Makkahul Mukarramah, ketika itu pergi. Bila sampai masanya, berkayakan ilmu, persediaan untuk mengerjakan ibadah umrah. Jadi untuk itu, ya, setakat ini kerajaan berkuasa Arab Saudi menggantungkan seluruh kemasukan jemaah luar negara untuk mengerjakan ibadah umrah. Raiha tidak meletakkan apa-apa harga setakat ini kerana kita bergantung kepada kelulusan kerajaan Saudi dan kerajaan Malaysia sendiri yang mengikut SOP yang telah ditetapkan bagi memberi keadilan kepada semua para jemaah sekalian. Harga pakej umrah Raiha tidak akan dikeluarkan setakat ini selagi mana kenyataan rasmi daripada kerajaan Saudi membenarkan umat Islam mengerjakan ibadah umrah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kelak nanti kita Raiha bertanggungjawab untuk tidak menyebut apa-apa harga kerana kita takut berlaku penipuan al-gharar dalam perniagaan ini. Jadi oleh itu kita akan tangguhkan, kita akan tentukan harga pakej itu sebenarnya nanti mulai musim 1442 Hijrah nanti mengikut arahan surat siaran yang dikeluarkan oleh kedua-dua kerajaan nanti. Jadi saya kira maklum tentang perkara ini dan kita akan jumpa persiaran akan datang, insya-Allah. Moga-moga Allah beri panjang usia kepada kita mendalami ilmu-ilmu agama yang kiranya sebenarnya masa yang Tuhan beri itu Allah akan tanya sejauh mana kita cuba meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Jadi saya kira sekadar itu saja. Jadi kita baca doa sama-sama lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta rabbana zidna ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيوني واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة مكرمين كثير النوال بحسن قيام قوم قلب الحب والنعمة واليد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.